Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita sambung majlis ta'lim ikhwan, mengingatkan kita kepada salah satu daripada makna majlis ta'lim ini, ialah mengeluarkan insan daripada kejahilan supaya insan ma'rifatul ilmi, dia mengenal ilmu. Rasanya inilah yang sedang kita lakukan, mengeluarkan insan daripada dunia jahil. Dunia jahil. Syekh Muhammad Abduh menyebut satu perkataan. Dia kata jahil ni, kalau kita terjemah, kita kata bodoh lah. Bukan merujuk kepada orang yang tak belajar sahaja, tapi jahil ni dia kata jahlul makna, ataupun kita kata jahil ma'nawi. Kadang-kadang satu benda tu dia hafal, tetapi dia jahil maksud yang sebenar. Kadang-kadang dia hafal hadis Bukhari, dia hafal hadis Muslim, tapi maksud hadis itu bukan seperti dia faham. Rasanya pada tabaqatus saniyah ini, pada anak tangga yang kedua inilah kita duk beri penjelasan kepada umat. Bila kita beri penjelasan, macam kita lah, kita ambil pengalaman kita bila kita baca hadis, kita dengar huraian. Sekarang ni kita kata lah, ya Allah, macam ni kau agama. Macam kan? Dulu masa kita tak tahu sekarang ni, kita pun kadang-kadang kita kata hang bukan betul sangat. Ada duk main cerita sembahyang tak ada usolli, kan? Hanya senang ke sembahyang? Tapi bila kita tahu ilmu, kita tahu sunnah, kita kata Masya Allah, kita baru tahu. Inilah anak tangga yang kedua, daripada tak ada ilmu terus kepada ada ilmu. Itu satu anak tangga. Anak tangga kedua, daripada ada ilmu, mengetahui maksud ilmu tu macam mana, supaya tidak berlaku suatu ubah suai, suatu faham sendiri, sedangkan agama tidak mengajak faham yang macam itu. Ikhwan, kita sampai pada tuduhan yang ke-32, iaitu Wahabi dan salat tarawih 20 rakaat. Tuduhan dia, orang kata Wahabi ialah mereka menolak fatwa yang menetapkan salat tarawih kepada 20 rakaat sahaja. Ini tuduhan. Wahabi ni dia apa? Sembahyang tarawih ni semua 20 rakaat dia baca mau. Nanti sikit lagi bila orang dengar kita hurai makna tarawih dengan qiyam Ramadan, lagi satu tuduhan pula orang kata, iaitu Wahabi ni tarawih pun tak mau terus. Dia pun semua tak mau tarawih, dia pun mau qiyam Ramadan. Boleh main macam tu Pak Amir. Ni kita ada
Allah bagi rezeki panjang umur, kita akan tengok tuduhan yang ke-33. Ini tuduhan yang agak berbisa. Wahabi dan samak khinzir. Wahabi dan samak khinzir. Nanti kita nak memberi penjelasan bahawa babi ini bukan makna mesti kita faham Allah haramkan kita makan babi, tetapi bila kita tersentuh babi, babi tu taklah kotor macam mana kita tersentuh ayak liu anjing. Nah, ini lagi katalah babi tu mai kat kita, babi jinak, babi merdeka, dia jinak mai kat kita, kita pun kesian kat dia, raba. Lepas tu kita pun basuh-basuh tangan, tak tahu kita kata mamak, dia tarik satu, mamak tu dimuntah ni. Loh, dia tak sama. Mamak tu kata dia tak sama. Mau kena kita masuk masjid dengan ayak tu, orang boleh hambat kita keluar masjid. Orang kata tak sama. Ini ada penjelasan dalam mazhab Asy-Syafi'i oleh ulama-ulama Syafi'i. Pasal itu sistem ilmu itu berubah mengikut zaman. Ilmu sama, tapi sistem rujukan penyampaian dia akan berubah. Daripada dulu orang mengaji kitab kuning ni kita baca hukum, tapi dia tak ada dalil, dia tak ada rujukan. Dunia berubah, ilmu pun berubah. Orang baca ilmu yang boleh dirujuk, yang boleh dikenal pasti, Sahih Bukhari, kitab-kitab musnad, kitab-kitab hadis. Ini semua boleh rujuk nilai dia. Kalau kitab lama-lama dia kata sunat, nak rujuk tak boleh. Macam mana dia kata sunat, tak mana dia rujuk, apa dalil dia sunat, dia berhenti cakap tu je. Tapi bila kita baca Sahih Bukhari, kita boleh tahu rujukan dia, sanad dia ada, martabat dia macam mana. Kita belajar pula tabaqat sanad. Kalau sanad rubai macam mana, sanad khumusi macam mana, sanad yang 3 macam mana, sanad yang 5 macam mana. Kita belajar, makin panjang sanad, makin hadis tu terdedah kepada masalah. Makin kurang sanad, makin hadis tu terselamat daripada masalah. Bila kita boleh rujuk macam tu, kita dapat sesuatu yang lebih benar. Kita dapat sesuatu yang lebih benar. Baik ikhwan, tuduhan dia Wahabi tidak mahu sembahyang tarawih 20 rakaat. Betul ke tuduhan ini? Fakta dia, penjelasan dia, jika demikian ta'rif Wahabi, maka menjadi Wahabilah para ulama Syafi'iyah yang menolak fatwa yang menetapkan bilangan rakaat salat tarawih pada bulan Ramadan kepada 20 rakaat sahaja. Ya, ini golongan ni dia kata sembahyang tarawih 20 rakaat. Korang pun tak dikira tarawih, lebih pun tak dikira sebagai tarawih. Abu Salamah bin Abdurrahman pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Maka Aisyah menjawab dengan katanya, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan." Tidak pernah baginda melaksanakan salat malamnya pada bulan Ramadan maupun pada bulan-bulan lain melebihi 11 rakaat. Hadis Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari meletakkan hadis ini di bawah bab tentang kitab salat tarawih. Tentang kitab salat tarawih. Dan dia kata juga, perhatikan asar yang berikut. Amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari an yaquma lin-nasi 11 raka'atan. Umar bin Al-Khattab telah memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimam orang ramai dalam salat tarawih sebanyak 11 rakaat. Hadis ini ada dalam Muwatta Imam Malik. Jadi ada orang dia kata tidak ada hadis sembahyang 11 rakaat ni, tidak ada hadis. Dia kata tak ada langsung. Mana ada, dia kata imam mazhab semua kata 20 rakaat. Sebenarnya dari segi hadis, kita jumpa hadis Imam Bukhari, kita jumpa hadis riwayat Muwatta, dan kita akan jumpa hadis dalam hadis riwayat Imam Syafi'i dalam Musnad Imam Syafi'i menceritakan Nabi sembahyang 11 rakaat. Dan Imam Syafi'i cerita dalam Muwatta, ada dalam di bawah bab sembahyang witir, kata dia masuk ke Madinah
Dia melihat orang Madinah sembahyang tarawih 37 rakaat. Dia tengok orang Madinah sembahyang tarawih 37 rakaat. Dan dia kata, wa uhibbu, aku sangat suka kalau boleh mereka kurangkan 37 rakaat kepada 20 rakaat. Aku suka. Sebab mereka telah masuk di dalam satu amalan yang tidak ada riwayat-riwayat dia. Tidak ada riwayat. Maka dia suka. Untuk membantah orang buat jumlah yang banyak, kita tak boleh bantah. Tapi kita boleh menyatakan Nabi buat banyak mana. Kita kata Nabi buat banyak ni. Nanti ikhwatul iman, kita tengok sedikit. Kalau kita ada Sahih Fiqh Sunnah di rumah kan, jilid yang kedua. Dalam Sahih Fiqh Sunnah jilid yang kedua tu, kita cuba tengok pada muka surat 76. Dia memberi kepada kita penjelasan pandangan ulama-ulama tentang sembahyang tarawih. Dalam Sahih Fiqh Sunnah tu jilid 2 muka surat 76, dia kata pandangan yang pertama, sembahyang tarawih itu 11 rakaat. 11 rakaat. Inilah dalam Sahih Fiqh Sunnah tu dia kata inilah jumlah yang dipilih oleh Nabi untuk dirinya. Bahasa dia, inilah jumlah rakaat 11 yang dipilih Nabi untuk diri Nabi. Dan ini juga diriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid yang menceritakan Umar Al-Khattab panggil Ka'ab bin Ubay dan Tamim Ad-Dari menjadi imam di khalayak ramai dengan 11 rakaat. Dan ini kata dia telah menjadi suatu kesepakatan. Dan Imam Malik dalam Muwatta berkali-kali memberi penjelasan dalam senarai salat tarawih, hadis-hadis sembahyang salat tarawih, hadis inilah yang paling tinggi martabat dia. Hadis inilah martabat dia duduk pada martabat yang pertama. Kalau ada hadis sahih itu 2, 3, maka hadis inilah duduk pada carta yang pertama, mustawa dia tinggi. Iaitu Nabi memilih untuk diri Nabi 11 rakaat. Nabi pilih untuk diri Nabi 11, dan itulah yang dibuat oleh Umar Al-Khattab, yang dia katakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sebab benda itu telah ditinggalkan oleh orang dan dia menghidupkan balik, dan dia memberi penjelasan. Kalau hampa kata aku buat ni benda baru, ketahuilah inilah baru, benda baru yang hampa baru tengok. Sedangkan dia telah berjalan lama zaman Nabi, hampa tak tengok. Inilah sebaik-baik benda baru di mata hampa. Tetapi inilah yang telah dibuat oleh Nabi. Maka dia kata ada para ulama berpandangan daripada hadis itu 11 rakaat sembahyang tarawih. Dan satu benda kita kena tahu ikhwan, Nabi pilih untuk diri dia 11. Nabi pilih untuk diri dia 11. Dan ketika diberi dua pilihan pada Nabi, Nabi akan pilih benda yang paling baik, benda yang paling ringan, benda yang paling mudah untuk diri dia, yang kemudiannya akan menjadi sebahagian daripada amalan umat dia. Dia tak akan pilih benda yang menyusahkan. Maka 11 rakaat ini wujud. Yang kedua, dia kata sembahyang tarawih ni 20 rakaat. Tidak termasuk sembahyang witir. Inilah yang dipegang oleh kebanyakan para fuqaha. Dia kata seperti Sufyan As-Sawri, Ibnul Mubarak. Ini juga daripada salah satu perkataan Imam Syafi'i. Dan beberapa ulama-ulama yang lain juga menyebut. Dan mereka juga membawa beberapa riwayat yang menyatakan wujudnya sembahyang 20 rakaat itu. Yang ketiga, dia bawa perkataan sembahyang tarawih 39 termasuk witir. Artinya salat tarawih itu 39 rakaat masuk dengan witir. Dan dia kata ini juga salah satu daripada pendapat Imam Malik. Salah satu daripada pendapat Imam Malik. Dan ini juga seperti Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um tadi, menjadi amalan orang-orang Madinah dulu. Dan dia sebut pendapat yang keempat, sembahyang tarawih itu 40 rakaat dan 7 witir. 40 rakaat dan 7 witir. Dan ini juga menjadi salah satu pendapat daripada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap mazhab ni ikhwan, dia ada dua pendapat. Pendapat yang awal dan pendapat yang akhir.
Jadi kalau orang bagi tahu kepada kita, ikhwan, Wahabi-Wahabi ni depa ni tak suka dengan perkataan 20 rakaat, kita kata salah. Sebab dalam kitab sunnah telah direkodkan ada para ulama berpendapat sampai 40, berapa tadi? 49 rakaat. Kita tak benci dengan kalimah itu, tak pernah kita benci. Walaupun kita ada cara kita membahas hadis-hadis itu, tapi kita tak pernah benci dengan rakaat. Kalau ada benci, tidak akan ada dalam kitab sunnah merekodkan lebih daripada 11 rakaat. Cuma hadis menunjukkan Nabi memilih untuk diri dia 11 rakaat. Nabi pilih 11 rakaat. Baik. Hadis dan juga asar di atas, kita sambung baca buku ini, menjadi dalil yang sangat jelas dan terang bahawa bilangan rakaat salat tarawih dan bilangan rakaat salat Rasulullah dan para sahabat pada malam Ramadan ialah 11 rakaat. Oleh itu, dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah ini, sebahagian ahlu sunnah cenderung untuk mengerjakan salat malam mereka pada bulan Ramadan dengan 11 rakaat sahaja, sesuai dengan zahir hadis dan juga zahir asar yang disebutkan ini. Kita tengok Nabi buat sebelah, kita memilih untuk buat sebelah, maka tidak ada pertentangan apa-apa, tak ada pertentangan apa-apa. Tapi apa orang kata? Orang kata satu balok liat. Lo buat sebelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan mai seumur hidup sekali, mai setahun sekali. Kita pun tak tahu nak hidup panjang mana. Pulun lah buat elok-elok sebelah. Tu buat sebelah balik bukan apa. Tengok balik tu balik rokok daun lah. Macam mana dia boleh buat siasatan hidup kita, kita pun tak tahu. Dia pasang sisi kamera ke, dia tahu kita duk pergi buat benda ni semua. Untuk menghidupkan sunnah Nabi, kita pilih sebelah. Dan masing-masing kita di atas kemampuan kita lah berdiri untuk satu rakaat. Banyak kali dah kita cerita macam mana Nabi dan sahabat sembahyang malam, berapa banyak juzuk mereka baca. Ada orang tu lah. Kita nak memilih 11 rakaat kerana itu pilihan Nabi. Kemudian kita membaca surah-surah yang kita rasa. Sekali kita akan tengok perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di antara orang yang ditulis sebagai Wahabi, orang jahat, orang yang tak boleh, orang yang tak suka sembahyang 20 rakaat. Sekali kita akan tengok apa pandangan dia. Sangat menarik. Tak pernah dia menyesatkan orang sembahyang lebih daripada 11 rakaat. Dan dia sendiri ada pandangan dia. Sangat lunak, sangat lembut. Sehingga orang kata Ibnu Taimiyah ni sesat, sembahyang tak cukup 20, dia tak suka orang sembahyang 20. Semua tu kita kata batil. Tuduhan-tuduhan yang sangat batil. Jadi kita memilih sebelah kerana itu ditunjuk oleh riwayat, dan itu yang Nabi pilih untuk diri Nabi. Cuma antara kita dengan Nabi ni ada satu pembeza. Apa dia? Kita ni orang yang tak menghafal banyak ayat-ayat Quran. Kita tak hafal banyak ayat-ayat Quran. Nabi diturunkan kepada dia ayat-ayat Allah. Sebahagian para sahabat mereka juga menghafal ayat Al-Quran, tapi sebahagian juga tidak menghafal. Satu orang yang tak menghafal pergi jadi makmum kepada orang yang menghafal, ini tidak salah. Ini ditunjuki oleh riwayat-riwayat. Dia tengok kawan kita sembahyang tarawih, dia hafal Quran, kita pergi duduk belakang dia. Ini tidak salah. Pasal kita pun nak ambil qiyam yang lama, ada fadilatnya banyak. Kita sendiri tak menghafal, kita boleh ulang surah-surah yang kita nak baca. Nanti akan ada perkataan Ibnu Taimiyah untuk menyelesaikan hal ini. Ikhwan, namun kecenderungan ini sama sekali tidak menafikan sikap keterbukaan mereka, yakni ahlu sunnah, terhadap pihak lain yang memilih untuk mengerjakan salat tarawih dengan jumlah rakaat yang berbeza dengan jumlah rakaat di atas. Ahlu sunnah ada sikap terbuka, tak menghukum. Cuma ahlu sunnah menyatakan Nabi memilih untuk diri Nabi sebelah, dan kita adalah umat Nabi, dan kita nak belajar bagi sama dengan Nabi. Sebab apa ikhwan? Sebab yang pertama kita contoh Nabi, kita contoh orang yang paling terbaik. Yang kedua, iman kita itu, iman kita. Bila umur kita perlahan meningkat, kita pun duk tahu tak lama lagi kita nak kena kapal, nak ditanam. Bila kita mati, Allah nak tanya pasal Nabi, bangkit akhir Allah nak tanya, maka membuat perasaan kita berubah. Kita nak bagi pada diri kita ni ada sebanyak benda contoh Nabi. Itu je. Kalau orang kata, ini hari Jumaat, kita buatlah sembahyang qabliyah Jumaat.
Ya, kita tengok orang buat qabliyah jemaat, kita tak kata apa, cuma kita bertanya, Nabi itu sendiri bagaimana dia dengan qabliyah jemaat? Riwayat-riwayat menyatakan Nabi tidak buat. Maka kita memilih sikap untuk bagi sama dengan Nabi. Makin kita sama dengan Nabi, makin ada jaminan besar kita selamat lepas daripada kita mati. Itu saja. Dan itu untuk menzahirkan hadis Anas bin Malik tentang halawatul iman. Ada 3 tanda manis iman. Di antaranya Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada segala-galanya. Itu saja, ikhwan. Sebab apa? Sebab kita melihat kepada riwayat Abdurrahman bin Auf yang Nabi sebut ahli syurga ni. Orang kaya akan dihisap di hari akhirat dengan kekayaan dia. Nabi kata, adapun Abdurrahman bin Auf, kekayaan dia memudahkan dia sampai ke syurga. Kekayaan dia memudahkan dia sampai ke syurga. Apa jadi pada Abdurrahman bin Auf? Di ujung hidup dia, dia nak mati. Dia tak boleh nak buka puasa. Dia menangis, dia sebab kerana dia mengenangkan peristiwa Uhud, peristiwa matinya Mus'ab bin Umair. Dia kata Mus'ab dah masuk syurga. Dia anak orang kaya, dia korban harta dia, dia jadi orang miskin. Kapan dia tutup kepala kaki nampak, tutup kaki muka nampak, dia telah sampai ke syurga. Bagaimana Abdurrahman bin Auf? Bolehkah dia masuk syurga? Kita baca riwayat Salman Al-Farisi. Pada masa dia nak mati, dia tengok rumah dia, dia tengok kuda dia, dia menangis terisak-isak. Dia kata, kenapalah nasib aku malang, kenapalah harta aku lebih banyak daripada harta Nabi. Alangkah baiknya aku mati, apa yang aku ada sama dengan Nabi. Ya, riwayat macam tu. Kita baca Sahih Bukhari, Abu Bakar As-Siddiq, pada masa dia nak mati, dia nak kalau boleh hari dia mati tu sama dengan hari Nabi, iaitu hari Senin. Dia tanya pada Aisyah berkali-kali, Nabi wafat hari apa? Nabi wafat hari apa? Aisyah kata hari Senin. Dia tak ada tangan. Dia kata, ya Allah, kalau boleh aku nak mati hari ni. Aku nak mati hari Senin sebelum matahari jatuh. Sebelum matahari jatuh, maksudnya hari Senin tu sebelum masuk maghrib dia nak mati juga. Dia nak mati hari Senin. Tiba-tiba dia mati lepas daripada matahari jatuh, menjelang ke hari Selasa. Menangis dia. Sampai Umar Al-Khattab, hari Umar Al-Khattab nak wafat, hantar surat kepada Aisyah, minta izin kepada Aisyah, kalau dia mati, tolong tanam dia sebelah Nabi. Bila kita baca tokoh besar-besar macam tu, ikhwan, dia juga jentik ujung hati kita. Apa salahnya kita mengambil sikap yang sama? Fuqaha, ya, Imam Syafi'i menyebut, Imam Nawawi menyebut sembahyang tarawih 20 rakaat. Ya, kita sangat menghormati dan kita sayang, tapi kita lebih sayang Nabi dan kita imani Nabi. Apa salahnya kita nak ikut cara Nabi? Bila kita ikut cara Nabi, umat-umat tengok kita, dia kata apa kat kita, Pak Mik? Dia kata balok, dia kata Wahabi, dia tuduh macam-macam. Tuduhan-tuduhan itu kadang-kadang datang daripada jahil murakkab, kadang-kadang datang daripada Al-Fadil. Datang daripada Al-Fadil. Ni saya nak pesan, Ramadan nak mai, pulun buat ibadat elok. Pulun, dia kata. Pulun, dia kata. Tak usahlah duk pilih 20 ke 8, tak usah duk pilih. Buat yang antara 8 dengan 20. Ni saya nak abang, saya tak mau hasut buat yang mana. Ni Al-Fadil cakap. Saya nak abang, saya tak mau hasut yang mana-mana. Saya pun tak mau kritik yang mana-mana. Lah, mai kita ambil matematik. 8 dengan 20, yang mana banyak? Saya tak hasut, saya tak hasut. Saya tak hasut buat yang mana? Mujur ISA dah tak ada, Pak Amir. Akta hasutan. Saya tak hasut. Tapi Allah bagi otak kita fikir 8 dengan 20 banyak. Kalau kita buat 8, pahala banyak ke pahala kurang? Kalau kita buat 20, pahala kurang ke pahala banyak? Jangan jawab, jangan jawab, dia kata. Balik kira sendiri. Al-Fadil. Al-Fadil. Sambil cakap tasbih duk pegang lagu ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Al-Fadil. Fikir sendiri. Kita nak mati, nak bertemu dengan Allah, dosa hisap rokok pun tak terkampui lagi. Dah hisap rokok, pergi buat 8 rakaat pula. Sepatutnya bila kita hisap rokok, kita buat sampai 100 rakaat, kita ikut Syiah lagi bagus. Al-Fadil cakap, tanpa dia mengetahui asas dan tanpa mengetahui sumber dan nilai akidah orang yang mempertahankan 11 rakaat. Ahlu sunnah tidak mencerca. Tidak, nanti Imam Ibn Taymiyah akan bagi penjelasan. Dia tidak mencerca orang buat 20 rakaat. Tetapi nanti apa perkataan dia tentang 8 rakaat itu?
Kerana itu ikhwan, melihat benda-benda ni semua, kita kata kita memilih kepada 20 rakaat. Baik, sunnah ini adalah berlandaskan kepada kesedaran akan wujudnya keluasan pandangan dalam persoalan ini. Ahlus sunnah dengan sikap dia lapang dada, dia tengok orang buat lebih daripada 20, dia tak kata apa. Hanya sahaja apa yang ditolak oleh Ahlus sunnah ialah, apa yang Ahlus sunnah tak boleh terima ialah fatwa yang menetapkan salat tarawih mesti dikerjakan sebanyak 20, serta menghukum sesat sesiapa yang tidak melaksanakan salat tarawih dengan jumlah rakaat tersebut. Yang ni yang Ahlus sunnah bantah. Ahlus sunnah tak hang nak buat 100 rakaat, 1000 rakaat, Ahlus sunnah tak kata apa hang. Tetapi menyatakan mesti 20. Ikhwan, korang buat 20. Korang buat 20. Kalau nak buat lebih tu atas rajin sendirilah. Tapi saya pesan, korang buat 20. Al-Fadhil cakap. Yang ni, perangai ni, Ahlus sunnah bantah. Siapa yang bantah? Antum tengok yang bantah siapa dia? As-Suyuti. As-Suyuti, ulama Syafi'i. Kata As-Suyuti, yang sabit daripada hadis yang sahih, alladhi waradat bihi al-ahadith as-sahihah, yang sabit dari hadis yang sahih dan hasan, ialah al-amru bil qiyami Ramadan, iaitu menggalakkan tanpa meletakkan, iaitu perintah menghidupkan bulan Ramadan dan menggalakkannya tanpa meletakkan had bilangan rakaat. Tidak sabit bahawa Nabi SAW melakukan salat tarawih 20 rakaat. Sebaliknya baginda salat dan tidak dinyatakan bilangan rakaatnya. Yang Nabi buat daripada mulut Nabi, Nabi tak beritahu berapa rakaat, tapi mata Aisyah tengok sebelah. Jadi kita panggil syahid, kesaksian Aisyah. Daripada mulut Nabi, Nabi kata sembahyang malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu qaul, perkataan Nabi. Bila dah kamu takut masuk subuh, cepat-cepat buat witir 1 rakaat. Mata Aisyah, kesaksian Aisyah, dia kira-kira 11 rakaat. Mulut Nabi tak pernah menyatakan tarawih berapa rakaat. Tak pernah, tidak ada riwayat Nabi kata mesti 11. Tetapi fi'il Nabi, perbuatan Nabi menghentikan 11 rakaat. Pasal itu dalam Sahih Fikih Sunnah, tuan kitab tu menyatakan adapun rakaat yang Nabi pilih untuk dirinya 11 rakaat. Adapun rakaat yang dia suruh umat dia buat, dia tak sebut. Cuma riwayat menyatakan salatul laili mathna mathna, sembahyang malam 2-2. Ini menyebabkan para ulama berbeza pandangan. Sebab sunnah imam datang dengan perbuatan, imam datang dengan perkataan. Sunnah perkataan umat dahulukan. Sunnah perbuatan, maka para ulama hadis kadang-kadang dia takwil. Mungkin perbuatan itu untuk Nabi dan bukan untuk kita. Tetapi Aisyah menyatakan apa yang dia tengok, Nabi berhenti pada 11 rakaat. Ini kata Imam As-Suyuti. Siapa yang kata mesti 20? Tidak, Nabi tak pernah buat 20. Maka siapa yang menghina orang yang sembahyang 11 rakaat, dia komplain macam-macam, dia telah komplain riwayat hadis berkaitan dengan fi'il Nabi. Dan ini boleh merosakkan iman. Ikhwatul iman, semoga penjelasan panjang Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah di bawah ini berupaya meredakan fitnah ahlul bid'ah ke atas ahlus sunnah tentang sembahyang tarawih berapa rakaat. Imam Ibn Taymiyah, Pak Mit, ni buku kecil ni, tajuk dia Faedah Berzikir yang Menakjubkan, ditulis oleh Imam Ibn Qayyim. Ini kitab Imam Ibn Qayyim ni besar, dia pun ambil satu tajuk kecil terjemah. Imam Ibn Qayyim di sini Pak Mit, dia cerita sedikit tentang riwayat Ibn Taymiyah. Sikit. Yang orang duk tuduh sebelum kita baca apa Ibn Taymiyah nak sebut tentang rakaat tarawih ni. Imam Ibn Qayyim dia nak cerita saat-saat dia tengok Ibn Taymiyah dalam penjara. Dalam penjara. Apa Imam Ibn Qayyim kata? Yang pertama dia masuk ke penjara, dia ziarah Imam Ibn Taymiyah. Dia tengok Ibn Taymiyah, kata Ibn Taymiyah, sesungguhnya di dunia ini ada syurga. Barang siapa tidak memasukinya di dunia,
maka dia tidak akan memasuki syurga akhirat. Ibnu Taimiyah ni. Ibnu Taimiyah kata dunia ni ada syurga. Bukan syurga dunia. Di dunia ni ada syurga. Syurga dunia mana tu? Las Vegas. Nanti orang tak ada iman lah. Di dunia ni ada satu tempat Allah buat dia taman syurga. Siapa tak upaya masuk, siapa yang tak berjaya masuk syurga dekat dunia ni, kemungkinan syurga di akhirat pun dia tak boleh masuk. Kata Ibnu Taimiyah, apa yang diperbuat musuh-musuhku terhadapku, macam-macam musuh dia buat. Kebanyakan musuh Ibnu Taimiyah daripada dua. Satu kumpulan sufi, satu kumpulan orang yang gila kuasa. Mereka takut raja terpikat dengan Ibnu Taimiyah dan raja menjadikan dia sebagai penasihat, maka akan berlakulah satu rombakan yang besar dalam dunia Damsyik ini. Mereka sangat takut Syria akan berubah total. Maka orang yang gila kuasa mendekati raja, cuba nak fitnah Ibnu Taimiyah. Para ulama daripada sufi pun takut, supaya mereka takut jawatan-jawatan mereka tak lekat dan mereka tak boleh buat gila. Mereka fitnah Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah kepada Ibnu Qayyim? Apa yang dibuat musuh-musuhku terhadapku, mereka tidak dapat menyakitiku, kerana syurga dan tamanku ada di dalam hatiku. Kemana aku pergi, syurgaku ikut bersamaku. Dia tidak pernah berpisah daripada aku. Tengok dia kata, syurga kita ni, kalau kita tak boleh masuk dalam syurga dunia, di dunia ni kemungkinan kita tak masuk syurga di akhirat. Di mana ada syurga kita di dunia? Dalam hati kita. Masa kita beribadat, hadis Anas tu kata kita sayang Allah dan Rasul. Sampai orang ugut kita, orang buat kita ikhwan, kerana kita berpegang dengan sunnah, tidak akan menggenjokkan penderian kita. Kita menerima badan yang ditekan, telinga yang difitnah, kita sanggup tahan. Namun jiwa kita merasa damai, kita merasa selesa, kita beribadat kepada Allah menggunakan sunnah-sunnah Nabi. Dia pukul aku, dia buat aku, tapi dia tak boleh pisahkan aku dengan syurga aku. Mana aku pergi, syurga ni ikut aku. Syurga aku ikut bersamaku. Dia tidak pernah berpisah daripada aku. Kata Ibnu Taimiyah, penjara itu menjadi tempat aku berdua-dua dengan Tuhanku. Penjara jadi satu khalwah. Penjara jadi satu tempat. Bila dia tangkap aku, dia bayang kalau orang sufi dia kena tangkap, dia buat gila. Dia melupa. Ibnu Taimiyah kena tangkap, orang buh dalam penjara. Dia kata apa dia? Dia kata penjara ini satu khalwah, satu tempat yang sunyi, yang nampak aku cuma Tuhan aku dan aku rasa selesa. Kata Ibnu Taimiyah, jika mereka membunuh aku kerana pegangan aku, dakwah aku, pelajaran aku, amalan aku, mereka nak bunuh aku, maka hati aku merasakan itu satu syahid yang Tuhan bagi pada aku. Kalau mereka halau aku keluar daripada tempat aku rasa ini satu tamasya besar, satu hiburan yang besar. Aku boleh melancong, aku boleh keluar daripada tempat yang ada fitnah kepada tempat yang lebih luas. Kata Imam Ibn Taimiyah. Ini cerita daripada cerita daripada Imam Ibn Qayyim. Kata Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Taimiyah kata, seandainya depa ni hak tangkap aku, hak buat fitnah kat aku ni semua, seandainya depa buk mai pada aku mah sepenuh-penuhnya, depa nak bagi kat aku mah yang banyak duduk depan mata aku, tak boleh tukar rasa syukur aku kepada Allah kerana aku dapat jalan sunnah Nabi. Tingginya kesyukuran aku bila aku faham sunnah, lebih bernilai, bukan kata lebih nilai. Kekayaan dunia ni nak duduk setarah dengan kesyukuran aku, tak ada setarahnya. Kerana betapa besarnya aku dapat. Kata Imam Ibn Qayyim, dalam penjara Imam Ibn Taimiyah dia suka sujud lama. Dia kalau sembahyang dia sujud lama. Dan Ibn Qayyim terdengar dalam doa di sujud lama tu dia membaca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu doa yang ringkas kita baca, tapi bermakna pada Imam Ibn Taimiyah.
bermakna pada Imam Ibn Taymiyah. Dia minta Allah bagi pada dia rasa syukur. Dia minta Allah bagi dia ada hatinya ingat Allah. Dan dia minta supaya Allah bagi pada dia boleh buat ibadat yang paling baik dalam keadaan yang cukup kalang kabut macam tu. Kata Imam Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah kata apa dia? Kata Ibn Taymiyah, orang yang dipenjara, sebenar-benarnya orang yang dipenjara adalah orang yang hatinya terpenjara daripada ingat Tuhannya. Itulah orang yang kena penjara. Bukan aku. Aku tak kena penjara. Dia duduk dalam penjara. Cakap lagu tu lagi. Orang utara kata hang kena tangkap pun cakap pandai lagi ya. Dia kata orang yang kena penjara sebenarnya adalah hati yang Allah penjarakan hati dia daripada ingat Allah. Sedangkan orang yang ditawan, orang yang tertawan adalah orang yang ditawan hatinya oleh hawa nafsunya. Bukan aku. Maka di akhir-akhir hidup dia, umur dia dalam penjara, dia suka baca ayat 13 daripada surah Hadid. Ayat 13 daripada surah Hadid. Allah menyatakan faduriba bainahum bisuratil lahu babum batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Ibn Taymiyah ulang ayat ni. Allah kata lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah. Dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Ini Allah nak cerita tentang orang yang kena azab. Allah kata lalu kami pasang kepada mereka itu satu pintu, mereka tak boleh keluar. Orang yang duduk belah dalam pintu adalah orang yang mendapat rahmat. Orang yang duduk belah luar sana adalah orang yang mendapat azab. Ibn Taymiyah seolah-olah nak beritahu, sekarang ini membezakan aku dengan dunia hampa adalah pintu penjara. Hampa sangkakan aku yang duduk dalam penjara ni berada dalam azab. Dan hampa rasa hampa yang tak pernah kena tangkap tu hampa mendapat nikmat. Sebenarnya salah, dia kata. Berdasarkan ayat 13 surah Al-Hadid, yang duduk di dalam pintu inilah adalah orang yang mendapat rahmat, iaitu aku yang kena penjara. Akulah yang mendapat rahmat. Adapun hampa di luar sana, hampa tak tahu sunnah, hampa tak tahu apa, hampa ibadat ikut suka, hampalah yang akan dihisap oleh Allah dan hampalah yang akan kena azab. Oh dahsyat. Dahsyat. Nak dapat jiwa lagu tu. Kalau orang Melayu di Malaysia nak dapat jiwa lagu ni, kena naik Gunung Jerai makan beretih 2 minggu. Nak kena uzlah di Gunung Jerai, bawa beretih makan 2 minggu. Duk kena ratib siang malam pagi petang sampailah jumpa Tok Syekh mana ke pakai jubah tinggi, lebih tinggi daripada Undertaker. Tok Syekh tu mai pegang kepala dia, nak kau dah sampai dah makam nak. Maka hari ni nak kau dibenarkan isap rokok nak. Dapat makam tu, ambil cucu rokok nyala-nyala. Pasal apa? Balas dendam 2 minggu makan beretih. Ibn Taymiyah, hantu tengok dia macam mana? Hantu tengok dia macam mana? Ibn Qayyim Al-Jawziyah cerita dalam buku kecil macam ni. Subhanallah ya Allah. Jadi tengok dia ni macam mana? Apa dia kata? Kata Imam Ibn Taymiyah, saya baca yang Melayu tu, sama juga dalam Sahih Fiqh Sunnah ada perkataan yang sama. Kata Ibn Taymiyah, salat malam di bulan Ramadan tidaklah dibatasi oleh Nabi SAW dengan bilangan waktu tertentu. Yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah baginda tidak menambah di luar Ramadan atau bulan lainnya lebih daripada 13 rakaat. Akan tetapi salat tersebut dilakukan dengan rakaat yang panjang. Ini cara Nabi salat. Rakaatnya sikit, tapi setiap rakaatnya cukup berkualiti. Ketika Umar mengumpulkan manusia dan Ubay bin Ka'ab ditunjuk sebagai imam, dia melakukan salat sebanyak 20 rakaat. Kemudian melaksanakan salat witir sebanyak 3 rakaat. Namun ketika itu bacaan setiap rakaat lebih ringan dengan diganti rakaat yang ditambah. Ini kerana melakukan seperti itu lebih ringan bagi makmum daripada melakukan satu rakaat dengan bacaan yang begitu panjang. Ibn Taymiyah bila orang buat riwayat 20 rakaat, dia letak dan dia takwil rakaat hadis itu. Kalaulah orang dulu buat 20, dia kata
Kerana orang dulu tak boleh berdiri panjang macam Nabi berdiri. Maka satu rakaat Nabi tak tahu. Pasal sahabat pernah ikut Nabi, sahabat kata, kami takut ni, kami takut sahur dah nak masuk, kami tak ada makan apa-apa. Tak ada. Dia panggil al-falah. Dia berkata kami takut datangnya waktu falah, sedangkan kami tak ada makan apa lagi. Barulah Nabi bagi salam. Kira lari-lari tu pergi makan dulu. Tu dia punya panjang, 11 rakaat ataupun 13 rakaat macam tu. Maka umat ke belakang ni dia buat banyak rakaat sebab dia punya bacaan itu pendek, kata Ibnu Taimiyah. Sebahagian salaf ada yang sembahyang malam hingga 40 rakaat, lalu mereka berwitir dengan 3. Ada juga ulama melaksanakan salat malam 36 rakaat dan berwitir dengan 3. Rakaat jadi banyak, bacaan jadi pendek. Kalau bacaan panjang, rakaat pula jadi pendek, kata Ibnu Taimiyah. Semua jumlah rakaat di atas boleh dilakukan. Melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan dengan bermacam cara tadi sangat baik, dan memang lebih utama adalah melaksanakan salat sesuai dengan keadaan jemaah. Kita nak sembahyang malam, Ibnu Taimiyah kata tengok jemaah, tengok sah depan ni siapa dia, tengok sah belakang ni siapa dia. Sah depan tengok semua muda-muda, muda belia, hebat-hebat, kan? Macam kawan tu kata, ni kan, dia kata ni nak jadi hantu, ni nak jadi hantu. Seluar kawan tu kena angin, duduk berlalu macam bendera kapal layak, berang. Dia kata tuan ni kuat sekali makan 3 pinggan. Rupanya baru kita tahu hantu makan kuat. Macam tu. Kalau macam tu duduk depan, okey lah. Tapi hak duduk depan ni semua orang muda. Sah hujung-hujung tengok semua duduk atas kerusi je. Semua umak lagu kita abang ni. Kan? Semua umak lagu kita. Kalau boleh imam baca Fatihah pun hujung-hujung tu 2 rakaat sudahlah. Rabbil alamin. Cukup lah. Alamin. Kita mula pasang bab ni dia pening. Kan? Kalau boleh imam ni, kalau boleh Fatihah buat 2 rakaat, satu Fatihah buat 2 kali lagi bagus. Satu rakaat cakap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Kalau boleh cantik ah. Duk cari mazhab mana ada kata lagu ni, tak jumpa lagi. Masuk rakaat kedua pula sambung ihdinas siratal mustaqim. Ibnu Taimiyah kata nak panjang nak pendek tengok makmum. Kita nak panjang nak tiru cara Nabi betul, tapi satu masa Nabi juga jaga makmum dari belakang. Nabi juga suruh ringankan semayang. Kata Ibnu Taimiyah, tengok semua ni. Maka lebih baik melakukan solat malam dengan 10 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir, dia kata. Sebagaimana hal ini diamalkan oleh Nabi SAW sendiri di bulan Ramadan dan bulan lain. Dalam keadaan seperti ini, demikianlah yang terbaik, dia kata. Orang nak buat 40 rakaat, dia tak kata apa. Habis macam mana Al-Fadil ni boleh kata, Ibnu Taimiyah kata 20 rakaat jangan buat. Macam mana Al-Fadil ni semua kata, Ibnu Taimiyah kata siapa buat 20 rakaat orang tu buat bid'ah sesat. Ibnu Taimiyah mana yang kata ni? Kalau ada orang kata, kita kata betul-betul kepala otak ada betul ya. Antum tengok, cakap atas membar, cakap dalam radio, cakap dalam ceramah, tengok Ibnu Taimiyah cakap macam mana. Sikit dia tak kata bid'ah, buat lah dia kata. Kalau kurang, kalau bacaan tu pendek, dia kata tambah rakaat bagi banyak. Tapi di ujung tu dia kata apa? Kalau kita buat 10 rakaat, kita buat witir 3, jadi berapa? 13 rakaat. Yang ni yang paling baik, kerana Nabi memilih jumlah yang macam tu, dia kata. Namun apabila para jemaah tak mampu melaksanakan rakaat-rakaat panjang, maka laksanakanlah solat malam dengan 20 rakaat, itu lebih utama. Sebab apa? Tengok jemaah, dia kata. Seperti inilah banyak diamalkan oleh ramai ulama. Salat malam dengan 20 rakaat adalah jalan pertengahan antara jumlah rakaat salat malam 10 dengan 40, dia kata. Kalaupun seorang melaksanakan salat malam dengan 40 atau lebih, ini juga diperbolehkan dan tidak dikatakan makruh sedikit pun. Bahkan para ulama juga telah menegaskan dibolehkan hal itu, seperti Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain. Ini Imam Ibn Taimiyah yang sebut.
Oleh kerana itu, siapa yang menyangka bahawa solat malam pada bulan Ramadan memiliki batas rakaat tertentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga tak boleh lebih atau kurang dari 11, maka sesungguhnya dia telah keliru, kata Ibnu Taimiyah. Kita pasal apa kita pilih buat 11? Pasal kita tengok Nabi pilih macam tu. Nabi pilih untuk diri dia macam tu. Tapi pernahkah kita kata orang buat 20 salah? Tak pernah. Tak pernah. Pernahkah kita kata orang buat 20 bid'ah? Tak pernah. Kerana jumlah rakaat tarawih tak datang daripada perkataan Nabi, cuma datang daripada perbuatan Nabi yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi buat habis tinggi 13 rakaat. Habis tinggi 13, 10 tarawih, 3 rakaat witir. Kita buat pasal apa? Pasal kita sayang Nabi. Kita sayang. Pasal orang lah dia letak Quran depan, dia nak baca bagi panjang sikit. Kan? Imam Syafi'i kata sembahyang tarawih boleh dibuat berjemaah, tetapi lebih afdal sembahyang seorang-seorang. Lebih afdal. Lebih afdal lagi bila masuk 10-nya akhir. Seorang-seorang lah kita baca panjang sikit, ataupun satu surah yang panjang tu kita ulang sampai hati kita kata rokok, kita pun rokok. Tidak. Kita buat macam tu. Jadi yang dibantah oleh ulama sunnah ni apa dia ikhwan, menyatakan 20 itu yang paling sempurna, 20 itu yang paling afdal, korang tak boleh. Hak ni sunnah bantah. Satu orang nak buat 20 pasal apa? Pasal dia rasa saya baca surah pendek. Macam orang dulu kan, dia baca wal asri, dia baca qul wallah, dia baca alha, dia baca qul wallah, dia buat 20. Buat. Mai pula satu orang, kami di sini sembahyang tarawih 40 rakaat. Pasal apa? Pasal kami baca Fatihah aja, surah tak baca. Buat dah 40 pun. Buat lah. Pasal semua jadi makmum. Mereka ikut mazhab Imam Malik. Makmum tak payah baca apa, tu imam aja baca Fatihah kan. Jadi makmum riau apa? Amin. Habis tu Allahu Akbar. 1 jam dia dapat 40 rakaat. Masjid baru dapat 23. Pasal masjid dengan selawat, dengan qasidah burdah ya anana 1 jam. Depa ni 1 jam 40. Tak apa. Jalan pergi. Ibnu Taimiyah tak pernah kata apa. Tapi satu hampa kena ingat, 40 ke hampa, 100 rakaat ke hampa, Nabi pilih untuk diri Nabi 13 rakaat. Itu hampa kena tahu. Itu hampa kena tahu. Dan pilihan Nabi, pilihan yang paling terbaik di atas semua pilihan yang ada. Imam Ahmad kata tadi 40 rakaat boleh buat. Kita hormat Imam Ahmad, kita respect ilmu Imam Ahmad. Tetapi Imam Ahmad bukan Nabi yang diutuskan. Sampai kita khilaf sikit dengan Imam Ahmad, tak ada masalah apa. Imam Syafi'i juga, kita abang tadi dalam Al-Um, dia kata orang Madinah buat 37 rakaat. Dia kata alangkah baiknya mereka boleh buat 20 rakaat. Korang sikit, tak nampak beban. Pun Imam Syafi'i bukan Nabi yang diutuskan. Siapa ya dia yang sembahyang paling duk nombor 1? Nabi. Dan Nabi berhenti sebelah ke-13 rakaat. Kita tak kata apa korang. Nampak buat. Itulah pilihan kita. Dan itulah amalan Ibnu Taimiyah. Dan nanti beberapa tempat dalam Al-Um kita boleh tengok Imam Syafi'i kata, inilah riwayat yang paling aku suka, iaitu riwayat Aisyah, cerita Nabi sembahyang 11 rakaat. Ini yang paling aku suka. Tapi nak halang orang buat lebih daripada itu, kita tak boleh halang. Sebab hadis tidak datang secara tepat dari mulut Nabi berapa rakaat kena berhenti. Kalau Nabi sebut dengan mulut dia, baru kita boleh pakai yang tu. Cuma Aisyah nampak Nabi berhenti secara perbuatan 13 rakaat atau 11 rakaat. Maka kita sebagai umat nak bagi sama sedapat mungkin dengan Nabi. Yang ni yang mereka tuduh Wahabi tak mau sembahyang 20 rakaat. Inilah Wahabi kata nak ikut Nabi, tapi semua duk balong lihat dia kata. Tinggal orang di tinggal itu imam duduk di belakang perhabis teh halia. Macamlah Wahabi ni melahak dengan teh halia dia buat bakmi. Tu teh halia habis tu puak-puak tu punya pasal tu puak-puak 8 rakaat lah. Dia turun daripada balasah dia, madrasah dia turun, dia punya duk bayang teko tu penuh. Cara dia angkat tu berat bakmi, sekali melayang pergi belakang. Dia maki. Perangai wudu. Dah subuh. Ni semua pok-pok subuh tak ada kunut dah, tak dapat hidayah Tuhan ni. Ayat teh halia punya pasal bab ni.
Dia alah punya pasal. Dia marah ke orang. Kita kata tak. Kita buat ni semua ada pasal. Oleh kerana itu, ikhwan, kita katakan siapa nak sembahyang 20, dia boleh sembahyang. Tetapi ada benda kita tegaskan dengan nyata. Apa dia? Duk berhenti 2 rakaat, duk pergi selawat beramai-ramai, ini bid'ah. Duk pergi riau al-khalifatul awal, al-khalifatul thani, ini semua bid'ah. Nak buat 20 rakaat tak dibincang. Tapi kaifiat tu, dia punya perhentian 2 rakaat, 4 rakaat, lepas tu menentukan satu doa yang khusus. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Dia berbuat doa tarawih. Yang ni semua kita kata bid'ah. Tidak ada satu doa dikhususkan untuk tarawih. Bacalah doa apa-apa. Fadlan minallahi wa ni'mah. Dia kata nak kata tu pun tak boleh. Fadlan minallahi wa ni'mah. Segala keutamaan dan nikmat ni semua daripada Allah. Tak boleh kan? Kita kata tak usah katalah. Ingat dalam hati semua sudahlah. Nabi Sulaiman kata apa? Haza min fadli rabbi liyabluwani. Semua nikmat aku dapat Tuhan yang bagi dan dia nak uji aku. Cukuplah ingat dalam hati. Aku sihat Tuhan bagi. Nak pergi riau, dah riau tu hanya bulan puasa aja, bulan lain tak riau. Saja-saja kan sebelum maghrib mai kan duduk riau fadlan minallahi wa ni'mah. Apa satu kampung kata gila. Pasal apa gila pula? Aku cerita fadlan minallah ni, semua kurnia pada Allah. Nak raya al-khalifatul awal, al-khalifatul thani, ini semua kita kata tak. Subuhun Qudus, kita duk pergi apa? Subhanal Malikil Ma'bud. Tak payah. Satu orang sembahyang 4 rakaat. Dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tuang ayak, dia minum sah. Dia rehat. Sambil dia rehat, dia zikir seorang-seorang dia. Dia zikir la ilaha illallah. Siapa pun tak dengar dia suara. Sila buat. Awak tak mau buat lagu tu. Oh, dia kata kalau buat sengap-sengap satu kampung tak dengar. Hang nak bagi satu kampung dengar. Hang nak bagi satu kampung dengar buat apa? Ikut cara Nabi. Ikut bagi elok-elok. Baik, ini semua dia kata ada di dalam kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Baik ikhwatul iman, selesai bab berkenaan dengan apa nama kita kata tadi solat tarawih. Tuduhan Wahabi tak mau 20 rakaat. Kita kata ini satu tuduhan yang tak masuk akal. Satu tuduhan yang tak masuk akal. Baik, yang ke-33, Wahabi dan Samuk Khinzir. Wahabi dan Samuk Khinzir. Saya ingat tajuk ni pendek, kita boleh baca apa? Saya rasa boleh habis buku ni malam ni Pak Amin. Boleh Pak Amin? Yang ke-33, Wahabi dan Samuk Khinzir. Samuk Khinzir. Dia berkata Wahabi mereka yang tolak fatwa wajib Samuk Khinzir. Wajib Samuk Khinzir. Anda tengok amai satu orang mai. Dia kata kat kita, dia kata ustaz, saya ni terkena babi tadi. Cara dia sebut babi ni. Kan? Dia kalau boleh nak sebut biar babi tu dengar, babi sakit hati. Saya terkena babi tadi ni ustaz. Jadi ustaz pun dengar geli geleman. Hang terkena apa? Babi tadi. Habis tu macam mana? Ni saya ingat saya nak sama. Dia kata saya ingat saya nak sama. Saya nak pergi cari ayak tanah sikit lah. Saya tak puas hati. Baik. Dari segi kita yang belajar sunnah ni, kalau dia rasa sama tu boleh buat dia rasa selesa, kita kata hampir sama. Sama besar. Kita tak marah orang nak sama kena babi. Tak nak marah apa. Berbeza dia main kat kita. Dia kata ustaz macam mana ni? Ni sama ni satu benda yang mesti ni. Ada adik saya dia pergi kena babi, dia tak sama ustaz. Sikit punya babi ke tu. Lagu tu macam dia cakap. Apa ni? Ustaz dia kalau tak sama kena babi ni ustaz. Macam mana dia ambil wuduk? Semua tu dia tu mughallazah. Dia salam dengan kita, dia pergi peluk bini dia pergi makan nasi dalam pinggan rumah kita. Tu semua ni apa ni?
Cara dia cakap. Hak ni kita bangkit, kita bantah. Kita kata Tuan, kalau Tuan nak samak, Tuan boleh samak. Tapi Tuan jangan kata kewajipan. Tuan jangan kata ni satu kewajipan. Sebab bila Tuan kata dia kewajipan, Tuan kena buat dalil. Dalil dia kena hadis. Dan hadis tu kena sahih. Antum boleh faham kan? Satu orang dia nak samak, dia samak. Perasaan dia. Kita boleh kata apa? Tapi bila dia kata mesti. Yang mesti tu kita kata dah. Orang kapan mayat? Dia kapan mayat? Dia suka bila kapan mayat tu dia angkat tangan mayat, dia buat lagu tu. Betul, dia kiam balik. Kan? Dia nak kiam mayat tu, kita kata hang ni apa pasal lah. Satu hari dia pergi tengok orang kapan mayat tak kiam, lurus tangan. Oh, dia buat dah. Dia duk buat dah. Astaghfirullahalazim. Ni apa ni? Lama apa ni? Apa ni dia kata? Tanam mayat tak qiyam. Lah, kita kata agama mewajibkan kita mandi, kita kapan, kita solat, kita tanam. Mana ada qiyam? Apa ni? Ini cukup kamjat tu ya. Dah lah, hang nak buat mayat pok hang lagu tu, hang buat lah. Tak kata apa. Dan kita pun tak kata qiyam tu satu dosa apa, dah. Tapi jangan kata kewajipan kapan mayat macam tu. Tak ada. Kewajipan kapan mayat, kapan lah. Bungkuslah mayat tu. Bagi elok-elok, dan dia tak ada cara. Nak pergi ikat. Kalau perempuan ikat belah kiri, jantan tarik, buat ribin ikat belah kanan. Tak ada. Ikat, tak mau ikat pun tak apa. Buat macam bungkus lepak tu, tak apa. Jadi mayat tu jangan keluar daripada kapan sudah. Tak apa. Tapi bila dia tengok orang ikat, dia pula kira kepala satu ikatan, dekat siku satu ikatan, turun tanpa perut satu ikatan, lutut satu ikatan, kaki satu ikatan. Dia kata kita kena buat 5. Kita kata awak kena buat 5. Dia kata tanda orang Islam sembahyang sehari semalam 5 waktu. Ui, teliti. Kemat. Kita pula kata kat dia, apa ni? Apa ni semua? Kita kata, apa kena mengena ni semua? Jangan buat gila, boleh tak? Kalau dia nak ikat, dia ikat lah. Kita tak kata apa. Tapi bila dia kata macam ni kena kapan mayat, kalau siapa kapan lagu lain, orang tu salah. Masa tu kita kata iktikad hang tu iktikad yang bidah. Tak boleh kata lagu tu. Tak boleh ingat macam tu. Tak boleh ingat lagu tu. Sama dengan samak ni. Nak samak. Kita tak kata orang samak tu berdosa. Tak kata. Cuma dia bukan satu kewajipan. Kita baca baru ni kan, ulama kata daging khindir tu najis. Daging khindir tu najis. Jadi bila kita terkena najis, kita pergi basuh. Kita ambil Dettol, basuh semua sampai hilang bau, habis. Macam kita duduk pergi pegang najis anak kita duduk basuh. Macam tu takat lagu tu lah kita basuh dia. Tapi bila dia kata cara kita salah, mana boleh kena babi hang basuh lagu tu? Tak, dia tanya pula kita, awak hang ni suka babi sangat? Bila dia kata lagu tu, kita baca bab ni bagi dia dengar. Kita baca bab ni, Pak Amir. Baik, apa fakta dia? Jika demikian takrif Wahabi, maka Wahabilah sebahagian ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah ni Wahabi belaka kerana menolak pandangan yang mewajibkan samak apabila tersentuh khindir. Mereka bukan tolak samak, tolak orang yang menyatakan mesti samak. Mereka tak setuju. Berkata Imam Nawawi dalam Al-Majmu', wa'lam anna rajih min haythul hadith annahu yukfiya ghaslah wahidah bila turab, wa bihi qala akthar al-ulama alladhina qalu binajasatil khinzir, wa hadha huwa al-mukhtar lianna al-aslu adamu al-wujud hatta yuridu al-syara' la sima fi hadhihi al-mas'alah al-mubayyinah ala at-ta'abbud. Ini saya ingat semua orang tahu. Orang yang baca kitab Majmu' memang dia akan jumpa bahagian-bahagian ini semua dalam Majmu'. Dia akan jumpa.
Ketahuilah bahawa yang rajih. Apa makna rajih? Rajih bermakna dalam banyak-banyak perkataan-perkataan yang kuat. Kalau marjuh, rajih lawan dia marjuh. Apa makna marjuh? Kurang kuat. Rajih yang kuat. Dari sudut dalil, ini siapa kata Ikhwan? Nawawi. Dia kata yang kuat daripada sudut dalil mengenai dengan jilatan najisnya babi. Babi mepere satu macam, tak kira lah babi darat ke babi hutan ke, tak kira lah. Janji dia daripada adik-beradik tu. Dia main, kadang babi ni dia jinak kan. Macam kampung selamatnya babi kan, dia jinak, dia duduk dengan orang Melayu ramai. Bila main bulan puasa, babi tak makan. Puasa babi ni. Dia tak mau makan, dia buat tak lalu. Kan bila main raya, dia lagu nak keluar daripada kandang. No, dia tengok kuih sepat, kuih raya semua, dia pun nak rasa lah juga. Kita kena dia. Memadalah dengan sekali basuhan tanpa perlu tanah. Inilah pandangan kebanyakan ulama yang berkata tentang najisnya babi. Inilah pandangan yang dipilih. Hal ini kerana hukum asal tidak ada wajib sama, hingga ada dalil daripada syarak, terutama dalam soal seperti yang dibina atas dasar menjadikan ibadat. Di sini Imam Nawawi dia bagi penjelasan tentang hukum babi, dia bagi hukum asal tentang babi dan makna ibadat. Dia rangkai 3 sekali. Dia kata apa dia? Pertama sekali dia kata hukum fiqh dia dari sudut dalil tidak ada hadis suruh samak babi, tak ada. Kalau kita kata tak ada hadis suruh samak babi, maksud apa dia? Maksudnya kita kata daripada mulut Nabi sendiri tak suruh samak babi, tak ada. Nabi suruh kita samak ayat liu anjin. Babi Nabi tak sebut samak. Mekah tak ada babi. Kalau Mekah tak ada babi, tak turunlah ayat haram babi di sana. Kan? Tak turunlah ayat haram di sana. Ada, bukan tak ada, ada. Lepas tu dia kata apa dia? Dia kata wayukfi, cukup. Dia kata kita kena rasa cukup. Ghaslah wahidah bila turab. Kita basuh bahagian kita yang kena babi ni dengan ayat sekali, tak payah pakai tanah sama. Dan kita kena rasa cukup. Dan dari segi hukum fiqh, sah basuhan kita dan kita tak tangguh najis apa-apa. Dan kita tengoklah yang kata lagu ni tokoh besar Imam Nawawi, yang Al-Fadil ni duk mengajar hari ni kata macam mana? Al-Fadil hari ni kata macam mana? Yang pertama dia kata mughalazah. Kan? Ni mughalazah ni. Al-Fadil kata kalau kena babi kita tak sama dengan cara 7 basuh tadi, 1 guna ayat tanah, maka selama itulah najis tak hilang. Selama itulah kita pergi ambil ayat semayang, kita kekal dalam najis, kita semayang dalam najis, kita pergi raba setiap benda yang kena raba kita tu, semua terpalik najis. Al-Fadil kata. Nawawi pula kata kita kena rasa cukup bila kita basuh tangan kita kena babi ni dengan sekali basuh tanpa tanah. Yang Nawawi kata cukup, yang Al-Fadil kata tak cukup. Lah nak ikut Al-Fadil kan nak ikut Nawawi kan? Al-Fadil pun nanti kata saya ingat dalam bab ni Nawawi tak apa cermat. Dia cermat lagi. Nawawi tak apa cermat. Kata Nawawi, dia kata min haisu dalil, kalau dilihat kepada dalil, tak ada dalil yang kuat. Dan yang kata macam ni, basuh babi sekali saja dengan air biasa macam kita basuh najis biasa, dia kata aksar al-ulama, kebanyakan ulama depa yang kata yang menghukum daging babi tu najis, depa kata macam inilah cara kita kena rasa cukup bila kita basuh tangan kita ke pakaian kita ke apa-apa yang kita rasa benda tu hormat, bila kena dan kita basuh. Macam inilah kebanyakan ulama kata. Kata dia lagi wahadha huwal mukhtar, hukum ni lah yang dipilih. Lepas tu dia bawa satu usul fiqh mai kat kita. Dia kata li'annal aslu adamul wujub, kerana hukum asal tak boleh kata satu benda wajib, melainkan hatta, sehinggalah kita boleh bawa dalil syarak baru kita boleh kata dia wajib. Dalil yang kata wajib sama babi ni tak ada, dia kata. Jadi macam mana nak kata wajib? Dan dia kata, Nawawi kata la sima fi hadhihi al-mas'alah,
Dia kata dalam masalah kita beribadat, terutama dalam masalah ibadat ni, dia kata mestilah kita bina ubudiyah kita kepada Allah. Apa makna ubudiyah? Ketundukan kita kepada nas itu kita kena bina dalam diri kita. Kita tak boleh cakap ikut suka. Walaupun Imam Syafi'i sendiri kata babi dengan anjing sama, tapi ketika dia samakan babi dengan anjing, dia sendiri mendiamkan diri, dia tak bawa apa-apa dalil yang boleh dijadikan hujah dan kita boleh pegang. Cuma dia kata qiyas babi dengan anjing ni nampak sama-sama kotor. Tapi kalau sama-sama kotor, kenapa Nabi sanggup sebut anjing, Nabi tak sebut babi? Sedangkan nama anjing, nama babi, dua-dua Quran sebut. Quran kata boleh guna anjing untuk memburu. Quran kata diharamkan pada kamu makan babi. Quran sebut dua-dua binatang. Tapi dalam hadis, Nabi sebut anjing itu bila dia jilat bekas kita, kita samak. Dan Nabi ajak samak macam mana? Dan bila mai kat babi, Nabi diamkan diri. Kata Nawawi, dalam masalah ini, terutama dalam masalah seperti yang dibina di atas dasar, menjadikan dia ini sebagai satu ibadah. Kita kena serah diri kita pada dalil. Tak kalau kita tak boleh cakap. Siapa yang kata macam ni ikhwan? Imam Nawawi. Pandangan Nawawi ini ditarjihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin dalam Syarah Al-Mumti'. Satu kitab pula ada. Terjemahan Melayu sekarang sampai ke 6 jilid dia ada. Yang Arab tu panjang, yang Melayu tu dia ada 6 jilid dah ni. Bagus kitab ni, syarah satu persatu. Kata dalam Syarah Mumti', sebahagian ulama menyamakan najis babi dengan najis anjing kerana babi lebih keji daripada anjing. Maka babi lebih wajar diberi hukum sama. Namun qiyas ini adalah qiyas yang lemah. Dia kata macam tu. Kerana babi disebut dalam Quran terdapat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak disamakan hukumnya dengan anjing. Maka yang sahihnya najis babi adalah sama seperti najis yang lain, hanya perlu dibasuh seperti mana dibasuh najis-najis lain. Macam tu. Babi ni najis, darah dia semua najis. Macam darah kita lah kan. Macam darah binatang-binatang lain yang kita tak boleh makan, najis kan. Tapi bila kita kena najis, kita nak basuh macam mana? Basuh macam biasa. Hilang dia punya hanyak-hanyak dah. Macam mana? Allah pakai sabun, pakai dia biasa. Macam biasa. Macam kita duk basuh pungkok tiap-tiap pagi lah gitu. Adakah kita ambil tanah pula pergi gemuk pungkok kita perang? Tak ada. Walaupun orang makan Cadbury, dia tak basuh pungkok dah pakai tanah. Tak basuh. Orang dalam fiqh dia kata apa? Najis mutawassitah. Ini dalam fiqh lama-lama kita duk belajar. Najis mutawassitah, pertengahan. Mukhafafah pun tak, mughalazah pun tak. Dia duduk tengah-tengah. Babi najis, tapi basuh dia cukup macam ni. Dia pun kata ni semua Wahabi lah. Kalau Wahabi, Nawawi nak buat tak mana? Imam Nawawi kita nak buat tak mana? Nawawi ni banyak tempat dia bercakap Al-Fadhil tak ikut. Nawawi cerita pasal pahala orang baca Quran pada orang mati. Nawawi kata fal masyhur 'inda Syafi'i, yang terkenal di sisi pandangan Imam Syafi'i tak sampai. Siapa yang sebut? Nawawi. Mana dia sebut? Berulang kali dia sebut dalam Syarah Muslim tu. Saya ingat lebih daripada 10 kali dia punya duk sebut. Orang buat tak. Orang Nawawi ajak berhaji orang ikut. Nawawi ajak berumrah orang ikut. Nawawi cakap bab ni orang tak ikut. Nawawi cakap bab sentuh laki dan perempuan batal tak batal, orang tak ikut. Ini lagi satu bab besar. Nawawi tak mau. Nawawi kata tak payah samak babi ni. Dia pun kata kena samak juga. Nampaknya dalam masalah ni Nawawi tak apa cermat. Lagu tu dia Al-Fadhil beritahu Pak Mik. Al-Fadhil beritahu. Baik Pak Mik, saya habiskan yang terakhir, iaitu yang ke-34, Wahabi dan Nisfu Sya'ban. Tajuk ni tajuk panjang, kita dah bercakap lama-lama kan, tapi saja kita ambil ringkasan dia. Orang kata Wahabi, mereka yang menolak amalan khusus dilakukan pada malam pertengahan bulan Nisfu Sya'ban. Apa dia? Baca Yasin 3 kali ya. Baca Yasin 3 kali. Dengan 3 niat, dengan satu doa tertentu. Selalu kita kata baca Yasin ni tak ada masalah, bacalah tak mana pun.
Masalah dia kaifiat dan tujuan. Kaifiat baca Yasin pada orang mati. Kita boleh tak baca Yasin pada orang mati? Orang tu nazak menghadapi sakaratul maut. Kita nak baca Yasin, kita kata boleh. Pasal dalam hadis Ibnu Majah, Nabi kata baca Al-Quran kepada orang yang sakit. Baca. Dia akan dapat barakah. Dan Quran kata Quran tu syifa. Jadi ada ayat tertentu. Kita kata Yasin lah orang mudah baca. Tengok kawan tu duduk Seorang-seorang kita pergi duduk nak ambil berkat supaya dia dengar kalam Allah. Pelan-pelan dia baca. Itu satu rawatan. Kita tak kata salah. Tak kata salah. Yang kita pertikai ni kaifiat. Pergi duduk keliling katil kawan tu, baca ramai-ramai. Lepas tu letak ayat pula. Lepas tu sambil baca duk tengok. Oh tak habis lagi noh. Baca pula. Dia kira nak baca kawan tu habis. Baca-baca kawan pergi pegang kaki. Pandai lagi dia kata, pandai lagi. Kalau lagu ni mau kena 16 kali baca. Dah, baca Quran tabarruk. Barakah Quran. Tapi baca macam tu Kalau kita pergi 7 orang, seorang baca 6 tadabbur Senang tengok ayat Quran. Supaya berkat. Itu saja. Ni mai lepas mati sepasal. Pergi duduk keliling katil sepasal. Pasang kemian sepasal. Baca ramai-ramai. Kita kata kaifiat ini yang kita tentang. Kaifiat ini yang salah. Kaifiat sama dengan nisfu Sya'ban. Kaifiat kena baca lepas maghrib 3 kali dengan 3 niat. Baca satu doa. Jangan bagi Isya masuk. Kalau Isya masuk, kena qada balik Sya'ban tahun lagi satu. Ini cara yang bid'ah, kita kata, cara yang sesat. Jika demikian takrif Wahabi, tolak nisfu Sya'ban tu Wahabi, maka Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama Syafi'iyah adalah Wahabi. Ini kerana mereka bukan sahaja tak pernah meraihkan nisfu Sya'ban dengan amalan ritual tertentu, bahkan menghukum bid'ah ibadah yang diada-adakan tanpa ada dalil sahih yang mendukungnya. Tengok. Bukan saja dia tak pernah sambut nisfu Sya'ban. Maksud tak sambut nisfu Sya'ban ni apa? Sambut dengan macam kita orang Melayu duk sambut. Saya ingat lagi saya sembang dengan kawan pasal tajuk ni lah Pak Mek. Kan kawan ni pun semua Al-Fadhil jugalah. Dia ni sayang dengan Yusuf Al-Qaradawi. Dia sebut tentang fiqh daulah Yusuf Qaradawi. Dia sebut tentang fatwa mu'asarah Yusuf Qaradawi. Dia kata Qaradawi ni satu ulama yang Allah bagi kepada dia pandangan yang hebat. Kan fiqh ni pik macam mana nak mendirikan satu kerajaan Islam. Orang rojoknya Yusuf Al-Qaradawi. Dalam dia cakap tu saya kata sebentar. Saya kata betul ya Ustaz betul. Tapi saya kata Ustaz, dalam fatwa mu'asarah Qaradawi juga menyatakan, dalam fatwa mu'asarah bab ibadat Qaradawi juga menyatakan bahawa dalil yang dipegang oleh sebahagian ulama menyatakan batalnya kita sentuh bini kita batal wudu. Qaradawi juga menyatakan dalil itu kurang kuat. Yang kuatnya kata Qaradawi tak batal. Yang kedua saya kata Qaradawi juga menyatakan amalan negara-negara Islam, sebahagian negara Islam masuk nisfu Sya'ban, baca dengan cara tertentu, dengan niat tertentu, mula lepas maghrib, khatam sebelum Isya. Ini adalah bid'ah yang tak pernah diamalkan oleh Nabi. Saya kata kat dia lagu tu. Dia kata kat saya, yalah Qaradawi pun bukan kita ambil semua. Tadi dia bikin Qaradawi bukan. Bila kita cakap tajuk tu, dia kata Qaradawi pun bukan kita ambil semua. Yang elok kita ambil, yang tak elok jangan ambil. Tak elok dah kita buat ni. Tengok manusia. Nak tengok amalan nisfu Sya'ban ni macam mana? Baca fatwa mu'asarah bab nisfu Sya'ban. Soalan orang tanya dia jawab. Antum dapat penyelesaian. Yusuf Al-Qaradawi jawab. Kalau nak tahu lebih lagi, As-Suyuti dalam Al-Amru bil Ittiba' lagi jelas apa As-Suyuti sebut bid'ah total. Amalan tak pernah wujud zaman Nabi, zaman sahabat, zaman salafus salih. Amalan ini dia punya senario dia daripada Syiah Ismailiyah. Itu aja. Tapi kita macam inilah, kalau kita tak buat kira kita tak sayang Ramadan lah.
Kan? Nak kena sembahyang 2 rakaat, mandi sunat nisfu Sya'ban, puasa lagi bagus. Kalau boleh buat kenduri lebih sikit daripada hari lain. Macam tu. Baik, apa kata ulama kita? Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, salat yang dikenali dengan salat gharaib, iaitu 12 rakaat yang dikerjakan di antara maghrib dan isyak pada malam Jumaat yang pertama di bulan Rejab, dan juga salat nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, 100 rakaat. Tengok baik sufi, 100 rakaat. Dua salat ini merupakan salat yang bid'ah, salatnya mungkar lagi buruk. Janganlah terpengaruh dengan disebabkannya kedua salat ini di dalam kitab Qut Al-Qulub dan Ihya Ulumuddin, dan jangan pula terpedaya dengan hadis yang disebut tentang kedua solat ini, kerana semuanya adalah batil. Tak mana Nawawi sebut ni 22 jilid punya doa dah, Al-Majmu'. Jumpa tajuk ni 22 jilid Majmu' punya doa dah. Boleh jumpa tajuk ni. Dalam bab sembahyang sunat tu, tarik satu, kita boleh tengok Nawawi dia kata walaupun yang cerita tentang sembahyang nisfu Sya'ban ni ada dalam Ihya Imam Ghazali, jangan tertipu. Dia kata jangan terpedaya. Walaupun itu Imam Ghazali, tetapi dalil dia adalah dalil yang batil. Bukan mencemuh Imam Ghazali, tetapi memberi penjelasan dalil dia tak kuat. Satu masalah besar yang telah ditanam dalam sistem pelajaran kita, bukan ilmu yang kita pertahan, kita pertahan orang tu. Oh, yang gila orang kata kat dia lagu tu, dia ustaz macam tu, dia pertahan tu. Dia bukan dengar ustaz tu kata, dia bukan buat nota kaki balik pergi sembang. Tak, dia tak macam tu. Dia, kalau kita kata ustaz tu salah, dia kata, kita kata kat ustaz tu. Dia bukan dengar kita kritik dalil ustaz tu. Pasal tu Imam Malik tak pernah kata Imam Syafi'i yang derhaka. Kalau nak kata lebih aula lah, hang mengaji kat aku, hang apa kitab aku, apanya hang cakap tak sama dengan aku. Imam Malik kata makmum rakaat yang pertama, rakaat kedua sembahyang isyak tak payah baca Fatihah, dengar aja. Kalau nak baca pun 3-4 bila imam tak dengar baca apa. Syafi'i kata tak boleh, semua rakaat makmum kena baca. Sepatut Imam Malik kata pada Imam Syafi'i, ni derhaka punya murid. Hang student aku yang derhaka. Pasal apa hang mengaji dengan aku? Kenapa Imam Malik tak kata lagu tu? Sebab dia melihat dalil. Dia bukan melihat apa orang tu kata. Manakala Al-Fadhil duk ajak hari ni, Al-Fadhil ajak orang terima Al-Fadhil, bukan terima hujah. Pasal tu kita kata ada kesilapan dalam Ihya. Oh, yang hantar Ghazali siapa dia? Hang berapa kitab hang tulis? Mana kita ada tulis kitab Pak Mik? Kan? Kadang-kadang dia manakib ni maksud dia apa? Dia cipta satu riwayat hidup kawan tu, dia perjalanan hidup dia tolak naik atas. Akal pun tak boleh terima. Hantar ke? Dia tulis satu baris, dia pergi mandi, dia sembahyang 2 rakaat. Dia tulis baris kedua, dia mandi, dia sembahyang 2 rakaat. Dia tulis baris ketiga, dia mandi, dia kecut badan orang tua tu. Kita ni jenis gila-gila sikit, kita kata patut dia tu mati awal. Dia marah kita. Mana kita tak kata lagu tu ada ke satu baris pergi mandi buat 2 rakaat. Dan kalau betul pun dia buat lagu tu, itu bukan sistem penulisan. Main satu orang, dia tulis daripada pagi sampai petang, tak mandi-mandi dah. Tak makan-makan, kadang duduk depan komputer, duduk type, tak makan-makan. Bukan bermakna kawan ni salah. Sistem penulisan dia bukan pasal mandi. Dia pasal hang tulis tu. Tak mana hang punya sumber. Yang tu penulisan. Dia tak kira tu, dia tengok mandi. Ingat senang kan nak mandi? Apa pula tak senang Pak ni kan? Mandi ya. Itu jadi masalah. Nawawi dia sebut nama Ihya dalam buku dia. Dalam dalam Syarah Muslim dia sebut, dia sindiak kepada Imam Al-Ghazali.
dalam bab minum berdiri tak boleh. Dia sindak. Dia kata jangan terpedaya dengan orang ni menghukum salah orang minum berdiri. Dan dia bawa satu riwayat, dia balun Al-Ghazali cukup-cukup. Dalam Syarah Muslim, dia balun Al-Ghazali. Dia huraikan hadis-hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Jangan kamu khususkan malam Jumaat dengan satu ibadat yang kamu tak buat pada malam-malam lain. Dalam tu dia balun lagi sekali. Dia kata jangan terpedaya. Ditulis dalam kitab Ihya ni, orang yang menyatakan 20 rakaat kita buat di awal bulan Rejab. Yang suruh buat tu siapa dia? Al-Ghazali dalam Ihya. Dia balun. Ghazali zaman kemudian lah, zaman awal daripada dia zaman kemudian, dia 600 tahun lebih. Ghazali duk ada 500 lebih hari tu ni. Dia balun. Tak ada apa-apa. Sebab dia bukan hina Al-Ghazali. Dia bercakap dari segi hujah hamba Allah tu. Manakala orang hari ni dia pergi jadi lagu mana, atau dia jadi pedih telinga, capang telinga, dia kata kat Nabi tak apa, dia sengah, tak kata apa. Kata dekat orang tertentu ni, ui, tengok apa dia cakap. Jangan terpengaruh, dia kata. Imam Nawawi menerusi kenyataannya di atas dengan tegas menyatakan solat khusus yang diadakan pada malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah di sisi agama. Beliau juga menambah kerana semua hadis yang menjelaskan kelebihan serta anjurannya adalah batil sama sekali. Memadai dengan kenyataan salah seorang tokoh besar mazhab Syafi'i ini menjadi bukti bahawa ibadah khusus yang diadakan pada malam nisfu Sya'ban sebagaimana yang masyhur dalam masyarakat Islam di Nusantara ini adalah bid'ah dan bukannya merupakan ajaran para ulama Syafi'iyah. Cukup lah, nak ambil 10 banyak kan. Ambil satu. Suyuti dia ni. Kalau Qistilani, lagi keras. Imam Qistilani, 3 tokoh besar ni kita sebut pun cukup dah. Nawawi lembut sikit. Suyuti naik keras sikit. Datang Qistilani, apa ni semua ni? Dia tengok orang duk berzikir dengan pakai alunan. Bukan muzik, suara tu beralun. Suara tu duk buat lagu paras, lagu nahwan. Dia tengok-tengok, dia kata ni nak berzikir ke nak menyanyi? Kita kata zikir lah nak menghiburkan hati. Dia kata zikir, letak tempat zikir. Hiburan, letak tempat hiburan. Hiburan bukan zikir, zikir bukan hiburan. Zikir adalah ibadah, hiburan adalah hiburan. Ketika zikir, buat cara zikir. Ketika beribak, buat cara beribak. Qistilani, ulama Syafi'i. Kesah. Tapi sayang, Nusantara ni, kita ni nama ni tak keluar. Kita pergi mengaji di luar, nama ni semua jadi rojokan dunia. Imam Qistilani mempertahankan macam mana kita nak beribadat dengan hati kepada Allah. Pertahanannya sangat dahsyat. Orang Sufi tak boleh dengar nama dia. Dia baca ludah, tui. Imam Qistilani, seorang bermazhab Syafi'i. Alhamdulillah ikhwan, kita habiskan tajuk kita ini. Nanti kita ucap terima kasih kepada Ustaz Hairi Nonci kerana bagi bahan pada kita. Ada sambungan lagi ya, ahlan. Mak tak habis lagi buku ni. Tak habis lagi. Jadi kita betul lah ikhwan pasal apa? Ni semua ni akan jadi buku. Akan jadi buku masuk pasaran. Kita sebelum jadi buku kita dah baca dah. Esok benda ni keluar di buku, orang kata kita tengok kita reli kata. Aku dah baca dah. Orang nanti heran. Hang baca dah, aku baca dah. Aku tengok kulit aku tahu isi apa. Lagu tu kita ni cakap kan. Aku tengok kulit aku tahu isi apa. Kan orang Melayu kata sekilas apa? Ayat apa? Kelocok ikan ayam di laut, dia tahu lah jantan betina. Ya, Pak Amir. Sekilas tu dia duduk kelocok tu, kita tahu. Kelocok tu orang buat ke? Kelocok tu kelocok belangkah duduk berjalan ke? Ataupun kelocok ikan. Ikan pun berapa jenis? Belanak ke? Pikok ke? Ikan duri ke? Kocok tu kita. Kan kocok ambil air semayang ke? Tahu. Dan orang tengok-tengok, kita tahu dah. InsyaAllah sambungan dia akan datang. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Hairi Nonci. Terima kasih. Ini pun satu usaha yang hebat, ikhwan. Ustaz Hairi ni cikgu, belajar universiti. Tapi Allah bagi kat dia boleh menguasai ilmu agama. Saya pun ada harap juga bincang dengan Abang Adi.
nanti cuti sekolah bulan 11, bulan 12 ni, kita boleh dapat dia sebagai tetamu kita rumah Pak Long. Tapi dia nak main sini jauh, ikhwan. Saya pergi sana pun jauh. Turun kapal terbang di Sandakan, daripada Sandakan naik kereta nak pergi ke rumah dia ni duduk ada 7 jam. Jalan bukan jalan macam kita, ya kawan. Jalan ni dia pergi macam tu. Tar tak ada. Pukul 6 gelap. Macam tu kena keluar. Kami keluar hari tu, lepas Lahore keluar. Takut jalan gelap. Tengah-tengah jalan lanun. Lanun dah sampai lah Pak Mik. Penghujung dalam tu. Tapi tempat dia bila sampai yang kata Lahad Datu ni cantik. Tempat dia cantik. Antum bayang dia nak keluar daripada sana, bawa kereta, nak main parking tang Sandakan ni, lepas tu nak naik kapal terbang, nak main pula Kuala Lumpur. 2 jam setengah kita naik. Lepas tu daripada Kuala Lumpur pula nak naik pula kapal main sini. Kan? Pergi lama. Saya pergi Ranau. Oh lagi syok. Sandakan pergi Lahad Datu dah 7 jam. Ranau, nak pergi ke Ranau 8 jam. Kira kita turun kereta ni pegang pungkok tak ada. Aku tak ada pungkok. Tak nak rasa Pak Mik, cubit. Itulah dakwah yang Ustaz Hairin Encik buat. Dakwah. Takut tengok tempat pemandangan cantik, tapi tengok satu tempat kita nak pergi tu, alamak, pukul 6 tak ada apa dah. Kita Pak Mik time tu pukul 7, pukul 8 baru nak lapang. Nasi kandak, toyam, teh halal apa ni, pergi tidur dia beritahu. Tidur apa pukul 6 masuk aku tidur. Mana boleh tidur Pak Mik kan? Jadi memerontak lah kita. Lepas tu duduk, bila nak siang ni? Tengok pukul 4 siang dah. 3.40 sembahyang subuh. Pukul 5 tu, pukul 5 macam pukul 8 tempat kita. Baru turun kereta pelan-pelan, kabus mai tutup jalan. Boleh tengok banjaran Gunung Kinabalu. Oh, cantik eh. Mai pula pukul 6 petang menangis pula dah. Allah, nasi kandar tak ada. Allahu Akbar. Itu pengalaman saya berjalan pergi ke tempat. Ustaz Hairin Encik dia escort saya daripada Lahad Datu sampai ke Ranau. Daripada Ranau turun kok keliling-keliling Kota Kinabalu tu nak pergi ke airport Kota Kinabalu. Memang jasa dia saya tak boleh nak balas lah. Terima kasih lah saya ucap pada dia. Usaha dakwah yang dia buat, dia pimpin anak-anak muda di sana. Sampai hari ni dia buat ilmu bermanfaat. 3 benda yang Nabi sebut lepas mati anak Adam, salah satunya dia dah buat. Mudah-mudahanlah hajat kita nak bawa dia mai ke Kuala Lumpur cuti sekolah ni kita dapat, dan mudah-mudahan dia mai Kuala Lumpur tu rumah Pak Long semalam. Rumah Pak Long semalam. Maknanya buku kita ni penulis tu sendiri nanti baca. Memang penulis tu baca dengan mamak dia baca beza. Kita kata awak dia tu baca lagu lain lah, mamak ni dia kono kot lain. Kan Mak? Mudah-mudahan kita boleh jumpa orang muda lagi. Sangat muda. Menikah pun tak lagi. Tengoklah kok boleh jadi orang Semenanjung ke. Kan Pak Mik? Kita tengoklah. Masa dia main tu kita buah muslimat depan semua, kita belah duduk belakang kan. Mana nak tahu Pak Mik kan. Kita tengok. Terima kasih banyak-banyak. Ni dia nak hantar lagi 7 pula mai. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh baca. Yang ni kita jangan buang. Mai yang 7 tu kita klik bagi sekali, kita simpan. Ini hadiah yang besar daripada Ustaz Hairin Encik kepada kita. Terima kasih banyak-banyak ke dia. Dan terima kasih juga dekat Hikam lah. Dia jadi orang tengah duk bawa benda ni mai. Kan? Hikam ni Pak Mik, saya nak cerita. Pak Mik pergi mana dalam Malaysia, semua orang kenal dia. Ada satu benda yang paling sakit hati Pak Mik. Satu tempat saya pergi, habis-habis saya ceramah, dia tu tanya kat saya, Hikam tak mai ke? Ni aku duk tertonggong kat sini hang tak tanya. Dia tanya kat saya, Hikam tak mai ke? Yang tanya tu pula Pak Mik muslimat pakai purdah. Hikam mbak. Nampak kan? Dia tu pakai purdah Pak Mik. Dia tanya Hikam tak mai ke? Kita ni dia nampak macam tongkoi apa duk terbajak kat situ. Jadi ni pun bukan sebarang orang Pak Mik. Bukan sebarang orang. Dia tak tunjuk kelebihan dia tu. Terkenal dia, pergi mana terkenal. Sabah, Sarawak, semua orang tanya Hikam.
Ustaz duduk kat rumah Ikam ke? Saya kata tak ada, duduk dekat duduk jauh semua ni. Dia tanya Ikam tak mana? Semua kena. Semua orang tanya Ikam.